Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah kerana pada tengah hari ini saya dapat bersama-sama dengan saudara dan saudari sekalian dalam kuliah masa ataupun mass lecture kita. Jadi sebagaimana yang kita bincang ataupun yang saya telah jelaskan pada minggu lepas, dan saya rasa sudah maklumlah, awak semua sudah maklum, mass lecture ini selama 1 jam, dan jam yang kedua awak akan masuk ke kelas bersama dengan pensyarah masing-masing. Okey, jadi topik pada tengah hari ini jadi sebelum tu ingin saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua pelajar-pelajar, terutama sekali para pelajar Muslim lah, kerana dan gunakanlah peluang ataupun kita berpuasa pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini lebih baik berbanding dengan puasa ataupun bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lepas lah. Okey, jadi pada tengah hari ini insya-Allah kita akan berbincang ataupun saya akan mengupas tentang topik yang kedua, iaitu berkenaan dengan konsep etika dan juga peradaban. Okey, dalam tajuk ini ataupun dalam topik ini ada dua item ataupun ada dua konsep yang akan kita cuba selami, iaitu etika dan juga peradaban. Kerana kedua-dua konsep ini adalah penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Sebagai permulaan akan dibincangkan kedua-dua konsep ini secara satu persatu. Fokus utama adalah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Fokus yang kedua adalah terhadap konsep etika, khususnya menghuraikan pengertian dalam konteks sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment ataupun zaman pencerahan. Kemudian dikupas pula impak kefahaman dan amalan konsep etika ketika disemaikan semasa proses kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Fokus ketiga ialah dengan melihat konsep etika ataupun akhlak di dalam Islam yang menjadi antara penyebab kepada pengutusan baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul di akhir zaman. Okey, saudara dan saudari yang dihormati sekalian, objektif tajuk ini adalah untuk kita memahami konsep etika dan peradaban serta perkembangan idea dan amalannya. Itu adalah objektif kepada tajuk ini ataupun topik yang kedua. Dan hasil pembelajaran bagi topik yang kedua ini adalah untuk menjelaskan konsep etika dan dalam sejarah pemikiran manusia, dan yang keduanya membincangkan konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia. Dari segi kandungan, ni dua ataupun tiga topik, subtopik yang penting lah bagi topik yang kedua ini. Dan pada pertemuan ataupun pada
pada maths lecture ini saya mungkin tak sempatlah nak mengupas semua perkara yang ada dalam topik ini, dan mungkin sebahagian daripada perkara-perkara ini awak akan bentangkan dalam kelas bersama dengan pensyarah masing-masing, atau juga boleh dibincangkanlah bersama dengan pensyarah masing-masing. Iaitu kita akan lihat kepada konsep etika. Kemudian dalam konsep etika tu ada beberapa subtopik yang lain, sejarah pemikiran Eropah, kemudian perspektif agama, kepercayaan, kolonialisme, konsep peradaban, timur dan barat, Islam dan sebagainya lah. Itu adalah antara subtopik yang akan kita bincangkan dalam tajuk ini. Okey, saya rasa kalau kita sebut etika, saya rasa semua orang boleh faham lah, ataupun semua kita boleh jelas tentang maksud etika, apa yang dimaksudkan dengan etika kan. Cumanya mungkin secara ringkasnya, mungkin saya boleh sebut etika ni adalah sesuatu perkara baik. Perkara baik. Okey, cuma untuk menilai sesuatu itu baik ataupun tidak, perlu siapa yang menentukan sesuatu perkara itu kita boleh kategorikan sebagai baik ataupun sebagai tidak baik, ataupun ada etika ataupun tidak. Itu suatu persoalan lah. Kemudian apa neraca ataupun timbangan yang digunakan untuk menentukan sesuatu perkara itu baik ataupun tidak. Ini juga mungkin ada perbincangan yang agak terperinci lah, yang detail lah tentang perkara ni. Banyak falsafah yang kita dapat lihat untuk bagaimana nak menentukan perkara itu baik ataupun tidak, ataupun neraca timbangan. Okey, kita lihat dari segi yang pertama. Etika bermula di zaman purba Greek, apabila ahli-ahli falsafah mereka hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. Etika menurut mereka ialah pencapaian kehidupan yang baik dan mengkaji hakikat perbuatan seperti hikmah, baik, cinta, kasih, sayang dan sebagainya. Jadi perbincangan tentang etika ni bukanlah sesuatu yang baru, tapi dia sudah dibincangkan dalam, kita kata, dalam masa yang sudah lama lah. Bahkan ahli-ahli falsafah zaman dahulu seperti Plato, Aristotle, Socrates dan sebagainya, mereka juga dalam tulisan-tulisan mereka telah membincangkan tentang perkara ni, walaupun tidak disebut sebagai etika sebagai topik utama, tetapi tentang kebaikan itu, tentang hikmah, kasih sayang, cinta dan sebagainya ada dibincangkan dalam falsafah terdahulu, termasuklah dalam Yunani, Rom, Parsi dan Cina dan sebagainya sudah pun ada perbincangannya. Okey, secara teori kita boleh pecahkan kepada teori etika ini kepada dua. Yang pertama, teori etika klasik ataupun zaman dahulu, dan juga teori etika pada zaman sekarang ataupun pada zaman kontemporari ataupun zaman moden. Okay, kita lihat terlebih dahulu tentang etika dalam teori klasik lah. Berdasarkan dia ada tiga, boleh pecahkan kepada tiga, iaitu utilitarianism, universalism dan juga intuitionalism. Okey, itu tiga kategori lah yang dipecahkan. Okey, kita lihat yang pertama, utilitarianism tu, apa yang dimaksudkan iaitu berdasarkan teori ini, nilai moral sesuatu tindakan
ditentukan melalui akibat atau kesan yang terhasil daripada sesuatu keputusan yang diambil. Jadi kata kuncinya mungkin saya boleh highlightkan adalah akibat ataupun kesan. Maksudnya di sana nilai moral itu ataupun sesuatu tu baik ataupun tidak ditentukan melalui akibat ataupun kesan yang terhasil daripada keputusan yang diambil. Jadi sekiranya keputusan ataupun akibat tersebut buruk, maka etika ataupun tindakan tersebut boleh disebut sebagai tindakan yang tidak baiklah, tindakan yang tidak sepatutnya. Jeremy Bentham berkata kebahagiaan untuk semua orang berada pada tahap tertinggi jika nilai kebaikan yang diterima mengatasi nilai keburukan tanpa membezakan antara satu sama lain. Ataupun the greatest good for the greatest number. Ini adalah teori yang pertama, melihat dari sudut akibat ataupun kesan. Kalau kesan tu baik ataupun akibat tu baik, maka tindakan itu juga adalah tindakan yang baik. Fahaman ini diperjuangkan oleh Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill. Okey, itu adalah yang pertama. Okay, kemudian yang kedua adalah universalism. Okey, apa yang dimaksudkan dengan universalism? Saya rasa semua boleh fahamlah apabila kataan universal itu digabungkan dengan ism. Adalah posisi meta-etika bahawa beberapa sistem etika atau sesuatu etika universal berlaku secara universal tanpa memandang budaya, ras, agama, kebangsaan, jantina, faktor pembeza dan juga faktor pembeza yang lain. Ramai pemikir telah mendukung suatu bentuk universalism dari zaman Plato hingga para pemikir moden pada masa kini lah. Okey, maksudnya di sini universalism tu adalah suatu pemikiran yang kita boleh sebut sebagai sesuatu itu baik sekiranya diterima sebagai nilai-nilai yang universal. Kita biasa dengar istilah nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu nilai-nilai yang baiklah. Jadi sekiranya dia diterima sebagai satu nilai yang baik, maka itu adalah disebut sebagai etika yang baik ataupun perbuatan-perbuatan yang baik. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah intuitionism, intuisi, iaitu aliran intuitionism yang berpegang kepada inspirasi atau ilham yang bersifat ghaib ataupun subjektif. Oleh itu ia juga dikenali sebagai subjektivism ataupun supra-rational subjektivism. Antara jenis-jenis intuisionism ini adalah seperti animisma, dinamisma, mitos, magis, iaitu unsur supernatural atau kuasa gaib yang luar biasa digunakan bagi kepentingan kehidupan seharian seperti bomoh. Dalam hal ini, bomoh menggunakan sumber pengetahuan daripada ilmu warisan keluarga, daripada mimpi, daripada ilham ataupun dan sebagainya lah. Jadi ini adalah disebut sebagai intuitionism. Itu tiga aliran dalam etika klasik. Okey. Kemudian kita lihat kepada pada masa ataupun etika pada ni aliran falsafah pada masa sekarang lah, ataupun moden. Kalau tadi yang klasik ni yang moden. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah rationalism, rational.
Rasional pun saya rasa semua orang fahamlah apa dia disebut rasional. Ilmu itu berasaskan kepada logik akal, kepada rasional. Antara tokohnya seperti apa tu? Yang apa ni? Yang dengan slogan Coki apa ni? Aku berfikir maka aku ada. Okey, maksudnya macam ni? Maksudnya logik akal di sini nak menentukan sesuatu kebaikan itu berdasarkan kepada logik akal. Kalau akal kata perkara tu baik, dia adalah maka bagi mereka adalah perkara itu adalah baik. Itu adalah dari segi rasional. Okey, kemudian yang kedua, free will ataupun kebebasan kehendak. Yang saya kuningkan ataupun merahkan ini adalah kata kunci supaya kita mudahlah untuk kita mengetahui dia punya definisi ataupun maksud dia. Okay, antara tokohnya iaitu Immanuel Kant, yang mana beliau mengatakan manusia memiliki kebebasan kehendak dan melakukan perbuatannya. Okay, kebenaran tidak bersifat mutlak. Sebaliknya tafsiran setiap individu. Bagi golongan ini, mereka mengatakan kebenaran itu bukanlah bersifat mutlak, tetapi mengikut tafsiran setiap individu. Mungkin bagi setiap individu tu tidak sama penilaian tentang kebaikan ataupun tentang etika lah, kita boleh sebut etika. Sesuatu perbuatan dikatakan beretika bagi sesetengah orang, tetapi bagi setengah yang lain mungkin itu sebagai tidak beretika. Jadi fahaman ataupun yang kedua ini dia lebih menekankan kepada kebebasan kehendak. Jadi individu tu dia boleh menilai sesuatu itu baik ataupun tidak. Segala-galanya berdasarkan hukum moral dan manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak yang murni. Ini bagi pandangan mereka lah. Oleh sebab itu, setiap manusia bebas menentukan hidupnya sendiri, bebas menentukan nilai atau kebenaran dalam kehidupan. Itu yang saya sebutkan tadi. Kebaikan ataupun etika itu apa neracanya? Apa timbangan untuk menentukan sesuatu perkara itu baik ataupun tidak? Bagi golongan rasional, mereka neracanya adalah akal ataupun logik. Sesuatu baik itu diukur berdasarkan kepada logik. Manakala yang golongan yang kedua, dia lebih menekankan kepada kebebasan. Individu dia boleh pilih apa yang dia mahu lakukan dan mereka tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan atau satu perkara. Okey, kemudian yang ketiga adalah positivism. Positivism ini menyatakan ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Ini neraca timbangan bagi sesuatu kebaikan ataupun sesuatu etika itu adalah dengan ilmu. Ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivism menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta. Jadi ilmu bagi mereka kena ada fakta. Contoh tokoh yang aliran ini adalah seperti Auguste Comte, yang mana pendapat aliran ini adalah panca indera amat penting dalam memperolehi pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuatkan dengan eksperimen. Jadi bagi golongan ini, mereka lebih mementingkan kepada ilmu. Cuma untuk mendapatkan ilmu itu, antaranya adalah seperti melakukan kajian, melakukan eksperimen. Itu adalah bagi kita kata yang ketiga lah. Kemudian yang keempat adalah relativism. Relatifnya adalah sesuatu yang berubah, yang relatif kan, yang berubah dan merupakan pertimbangan utama dalam menentukan sesuatu tindakan sama ada beretika ataupun tidak.
tindakan dinilai berdasarkan kesan atau akibatnya. Relativism ni melihat kepada beberapa perspektif jika wujudnya pertentangan budaya dan pendapat antara individu. Yang pertama, tiada nilai moral yang benar atau salah secara universal. Berbeza dengan yang tadi, dengan universal tadi, mutlak ataupun wujud perbezaan budaya dan amalan antara individu terhadap sesuatu tindakan. Yang kedua, kepelbagaian nilai budaya dan persekitaran memberikan penilaian yang berbeza terhadap tindakan individu sama ada bermoral ataupun sebaliknya. Jadi dia mungkin dia berubah dalam satu keadaan kepada keadaan yang lain mengikut budaya setempat. Dia lebih kepada melihat kepada aspek yang tadi, aspek budaya, aspek perbezaan tadi. Yang ketiga, tiadanya skala penilaian mutlak dalam menilai sesuatu perbuatan itu sama ada beretika ataupun sebaliknya. Jadi ini adalah kita kata pemikiran manusia tentang etika. Ada yang melihat kebaikan itu, etika itu berdasarkan kepada budaya. Ada yang melihat berdasarkan kepada ilmu. Ada yang melihat kebaikan itu, etika itu berdasarkan kepada kebebasan, kepada logik dan sebagainya. Jadi itu adalah neraca timbangan lah. Cuma lepas ni mungkin kita akan mengupas dari sudut agama, khususnya dalam agama Islam lah. Okey, kemudian konsep etika dalam perspektif agama dan kepercayaan. Yang ini kita lebih fokus perbincangan kita kepada zaman, kepada tamadun Melayu lah, kepada peradaban Melayu. Ini saya cadangkan dibincangkan secara lebih detail dalam perbincangan kelas tutorial ataupun boleh membuat tajuk-tajuk assignment untuk dibentangkan dalam kelas kumpulan masing-masing. Okey, cuma mungkin saya boleh sebutkan secara ringkas adalah dalam tamadun Melayu ataupun peradaban Melayu yang mana kita kata sebelum zaman kolonial, negara kita berhadapan ataupun dari segi agamanya, agama yang mempengaruhi tamadun Melayu adalah agama kalau dahulu seperti Hindu, Buddha, dan juga selepas daripada kedatangan Islam, maka etika ataupun kita kata kebaikan itu diukur berdasarkan kepada aspek agama. Kalau sebelum daripada Islam, mungkin agama Hindu, agama Buddha menentukan kebaikan di samping yang tadilah intuisi tadi, iaitu berdasarkan kepada yang intuisi tadi tu. Okey, itu adalah sebelum daripada kedatangan agama Islam. Jadi selepas daripada kedatangan agama Islam, maka etika itu kayu ukurnya adalah berdasarkan kepada agama Islam tu. Sesuatu perkara itu baik, sesuatu perbuatan itu beretika ataupun tidak, baik ataupun tidak, maka kayu pengukurnya adalah dari aspek agama. Sebab dari aspek agama, dalam agama Islam etika ataupun akhlak lah, kita kata akhlak itu tidak berubah. Dia sesuatu akhlak yang baik itu dia akan kekal dengan akhlak yang baik. Dia tidak berubah seperti mana yang tadilah. Okay, ini kita akan kupas dalam di akhir tajuk ini. Okey. Kemudian selepas daripada zaman ataupun kedatangan kolonial ataupun kolonialisme, maksud apa kolonialisme? Kolonialisme ni adalah kedatangan ataupun merujuk kepada pengembangan kekuasaan sesebuah negara ke atas wilayah di luar batas negaranya. Jadi lebih kita boleh sebut sebagai penjajahan lah. Penjajahan itu berlaku. Jadi apabila sesuatu kuasa besar ataupun satu negara itu dia menjajah negara lain ataupun dia mengembangkan kekuasaannya kepada negara lain, maka berlakulah di sana mereka pergi dan mereka menjajah.
Kolonialisme dalam mengembangkan empayarnya akan mencari dominasi ekonomi dari sumber tenaga kerja dan juga pasaran wilayah tersebut selain dari faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli dan bahan mentah di negara yang dijajah. Okey, sebelum kita kupas berkenaan dengan zaman penjajahan, etika di era kolonial, maka dijelaskan sedikitlah tentang kolonial itu apa. Jadi kolonialisme itu adalah suatu pemikiran manusia yang dia nak mengembangkan empayarnya dan mencari negara-negara yang boleh menyediakan sumber kepada mereka. Contohnya sebagai sumber tenaga ataupun menyediakan pasaran, menyediakan sumber bahan mentah untuk mereka membangunkan tamadun mereka, membangunkan peradaban mereka. Istilah ini juga merujuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan. Jadi apabila ada ism di belakang, maknanya ini sebagai suatu kepercayaan. Kepercayaan himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahawa moral dari pihak penjajah lebih hebat daripada pihak yang dijajah. Jadi of course lah, apabila sesuatu negara itu menjajah negara lain, maka tentulah mereka akan mereka mengatakan bahawa mereka ni akan lebih hebat berbanding negara yang dijajah. Okey. Pendukung kolonialisme ini berpendapat bahawa tindakan penjajahan yang dilakukan menguntungkan negara yang dijajah. Ni bagi pandangan mereka. Dengan pengembangan ekonomi dan infrastruktur juga politik demokrasi yang dikatakan lebih adil. Mereka menjadikan negara bekas jajahan seperti US, Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapura dan sebagainya lah sebagai contoh kejayaan selepas pasca kolonialisme. Jadi ini bagi kita kata pandangan mereka lah yang mengatakan bahawasanya negara-negara yang telah mereka jajah seperti tadi tu akhir sekali boleh berkembang, boleh membangun dengan amat baik. Kolonialisme memindahkan kekayaan dari daerah jajahan. Pengkritik pasca kolonialisme pula berpendapat kolonialisme telah merosakkan sistem politik, psikologi dan moral negara yang dijajah. Jadi ada juga pandangan-pandangan yang tidak bersetuju dengan kolonialisme. Kerana bagi mereka kolonialisme ini telah merosakkan sistem politik negara yang dijajah, merosakkan psikologi rakyat yang dijajah dan juga moral negara yang dijajah. Ini tentang kolonialisme. Kalau kita lihat kepada negara kita di alam Melayu lah ataupun di Nusantara ataupun lebih khusus di tanah Melayu ataupun di Malaysia, kita melalui banyak beberapa koloni ataupun beberapa penjajahan. Kalau sebelum daripada barat, kita maksudnya ada kerajaan yang besar yang mana tanah Melayu bernaung di bawah kerajaan Sriwijaya, Majapahit. Dan apabila Melaka menjadi pusat tamadun di alam Melayu, maka kita mengembangkan empayar ke tempat-tempat yang lain. Dan begitu juga apabila British kedatangan penjajah barat ke alam Melayu ataupun ke tanah Melayu, seperti British, seperti Portugis, Belanda, British dan sebagainya, maka kita dapat lihatlah bagaimana situasi itu berlaku. Dari sudut pengaruh, ada penjajahan yang telah mempengaruhi dan ada juga penjajahan ataupun penjajah yang tidak kita kata kesan tu taklah besar kepada secara umum, tapi lebih kepada satu tempat. Contohnya kita kata di penjajahan Portugis, dia lebih tertumpu kepada Melaka. Banyak kemudian Belanda pun bukan sama lah. Cuma apabila kedatangan penjajahan British, maka
kita dapat lihat kesannya lebih besar dan dia meliputi bukan setakat di Melaka ataupun di negeri tertentu, tetapi dia lebih merangkumi ke seluruh negara ataupun ke seluruh semenanjung tanah Melayu ataupun di Malaysia lah secara umumnya. Okey, itu sedikit berkenaan dengan kolonialisme. Kemudian kita lihat kepada konsep peradaban. Ini pun saya cadangkan supaya dikembangkan perbincangan ini dalam kelas perbincangan tentang aliran-aliran kolonialisme seperti materialisme, positivisme dan juga individualisme. Okey, saya teruskan kepada menelusuri pergerakan idea serta amalan etika dan peradaban dunia. Terdapat proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban yang tersulam sehingga ke hari ini bersama sistem kapitalis sedunia dipengaruhi oleh globalisasi dan dipacukan pula oleh dunia digital. Pertembungan dan pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia menjadi lebih rencam dan tidak mustahil amalan setempat menjadi tidak lagi utuh, malah terpengaruh dengan peradaban luar yang dikatakan lebih baik. Okey, pada masa sekarang dunia kita kata dari segi sains dan teknologi bagaimana terlalu pesat berlaku, menyebabkan pengaruh dunia luar tu semakin mudah untuk diserap di dalam sesebuah tamadun ataupun di dalam sesebuah negara. Okay, kita lihat kepada peradaban. Ini perbincangan ni masih lagi dalam aspek peradaban barat, yang mana ni saya ulang yang tadilah, bagaimana Portugis 1511, Belanda 1641, British 1786. Tu dari sudut kuasa-kuasa ataupun negara yang menjajah di alam Melayu lah. Peradaban barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi telah membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintah negara. Pengaruh daripada Portugis dan Belanda tidak membawa implikasi yang signifikan kepada negeri-negeri Melayu keseluruhannya, melainkan Melaka. Tadi saya dah sebut tadi. Hanya setelah kemasukan Inggeris, pengaruh Barat jelas kelihatan khususnya dari segi sistem pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban di mana agama dipisahkan daripada politik. Jadi semasa penjajahan Portugis dan Belanda, dari segi ilmu, dari segi politik tu tak nampak sangatlah kesan dia. Cuma semasa penjajahan British kesannya lebih besar kepada ilmu dan juga kepada politik, malah kepada negara secara umumnya, dan termasuklah pemikiran tentang etika, tentang perkara-perkara ni lah. Okey, kedatangan Portugis telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Tujuan untuk menguasai perdagangan dan pengembangan agama Kristian ni pada peringkat awal. Pada peringkat awal penjajahan, bukan setakat di tempat kita, di tempat-tempat yang lain juga saya rasa lebih kurang sama je. Pada peringkat awal penjajahan itu berlaku adalah untuk menyebarkan agama. Itu adalah tujuan yang utama. Dan sebab itulah kita lihat kesan-kesan dari sudut agama itu lebih banyak. Contohnya di Bandar Hilir sebagai contohnya, banyak gereja yang didirikan pada zaman Portugis. Dan pada peringkat yang kedua penjajahan itu dia lebih menumpukan kepada
kepada ekonomi ataupun kepada mengauk keuntungan, sebab ni selari dengan perkembangan di Eropah pada masa itu iaitu zaman Renaissance ataupun zaman kebangkitan Eropah yang memerlukan kepada bahan mentah yang banyak. Maka Eropah telah keluar ke negara-negara lain ataupun kita kata menjajah ke negara-negara lain dan termasuklah ke negara kita. Okey. Sebab itu juga pada masa tersebut penjajahan itu telah menubuhkan satu syarikat. Jadi syarikat ni kita fahamlah, syarikat ni tujuan dia adalah untuk mengauk keuntungan, mendapatkan keuntungan. Jadi mereka akan cuba sedaya upaya untuk mengurangkan kos dan bagaimana mereka nak mencipta sebanyak mungkin keuntungan daripada negara yang dijajah. Contohnya apa? Syarikat Hindia Timur British, Syarikat Hindia Timur Belanda, antara syarikat ataupun antara kita kata penjajahan yang berlaku pada masa itu. Okey. Kemudian Belanda pun samalah, tadi saya dah sebut tadi. Dan juga penjajahan British. Kalau kita lihat kepada penjajahan British dari segi ni susu galuh ataupun dari segi tahun-tahun 1986, 18, 19 sampailah kepada 1957. Bagaimana perjanjian Bangkok 1909 dan juga perjanjian-perjanjian yang lain yang berlaku di tanah Melayu ataupun di alam Melayu ni lah, termasuklah di Sabah dan di Sarawak, itu telah menyebabkan campur tangan pihak British kepada pentadbiran di negeri-negeri di tanah Melayu ni ataupun di Malaysia. Okey, Inggeris telah mewujudkan pelbagai sistem pentadbiran semasa jajahannya di tanah Melayu, termasuklah sistem residen, kemudian negeri-negeri selat. Ni saya rasa awak semua dah belajar lah tingkatan 3, tingkatan 4 dalam subjek sejarah. Ni dijelaskan secara lebih terperinci lah. Ni kita boleh sebut secara umum sahaja. Dan juga kesan-kesan yang kita boleh lihat dengan berlakunya penjajahan ini di negeri-negeri, contohnya di Malaysia lah ataupun di tanah Melayu ni, kita dapat lihat dari pelbagai sudut, dari pelbagai aspek. Contohnya seperti aspek politik. Aspek politik, bagaimana sistem demokrasi diperkenalkan. Kemudian aspek budaya. Banyak budaya-budaya baru yang wujud di tempat kita. Kemudian dari aspek ekonomi, kewujudan mata wang, perbankan dan sebagainya. Dan juga aspek gaya hidup, pemakanan, fashion dan sebagainya, kita dapat lihatlah. Dari situ adalah kesan-kesan yang berlakulah kepada negara kita, kesan daripada penjajahan. Okey, dari sudut agama, perspektif agama dan juga kepercayaan, penjajahan ini dia juga terlibat ataupun ni adalah pada zaman kita kata kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan dan juga pada awal kemerdekaan. Kita dapat lihat apabila perkembangan, saya fokuskan kepada negara kita lah, yang mana perkembangan Islam itu besar berlaku pada awal abad ke-20, yang menyebabkan gerakan untuk membebaskan negara kita berlaku dengan sangat kuat, dan bukan setakat dimainkan oleh parti-parti politik sahaja, tetapi gerakan-gerakan, contohnya gerakan kita kata agama Islam juga berlaku, juga telah memainkan peranan untuk meniupkan semangat kemerdekaan. Dan gerakan agama ini dia bukan sahaja berlaku di Malaysia lah, di tempat-tempat yang lain juga.
berlaku gerakan agama untuk membebaskan negara-negara yang telah dijajah. Okey. Kemudian dalam peradaban sekarang, peradaban aspek globalisasi lah kalau kita boleh sebut pada masa sekarang, kita dapat lihat negara kita berhadapan dengan satu, bukan setakat negara kita, bahkan masyarakat di dunia berhadapan dengan suatu, kita kata, globalisasi, dunia tanpa sempadan yang memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban. Dan perkara ini sentiasa berlakulah dalam media sosial, adanya FB, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi maklumat-maklumat yang ada itu sangat mudah untuk kita perolehi, dan juga dia boleh berlaku dengan pantas, boleh berlaku dengan cepat. Dan juga dia telah memberi kesan dari aspek budaya, cara hidup, malahan etika seseorang itu. Nilai-nilai yang baik itu kadang-kadang banyak juga dipengaruhi, ataupun nilai-nilai, suatu nilai itu pengaruh daripada negara-negara lain ataupun tamadun-tamadun yang lain. Itu adalah pada masa sekarang. Dan yang terakhirnya, dalam 10 minit yang terakhir ni mungkin saya boleh kupaskan sedikit tentang konsep ataupun etika di dalam agama Islam lah. Okey, dalam agama Islam dua perkataan ataupun yang kita boleh kaitkan dengan etika, iaitu perkataan akhlak dan juga perkataan adab. Itu adalah dua kalimah ataupun dua perkataan yang boleh dikaitkan dengan etika. Kalau dalam secara umum tadi, secara global tadi, mungkin etika lah kita boleh sebut sebagai etika. Tapi secara khusus dalam agama Islam, istilah yang lebih tepatnya adalah akhlak ataupun adab. Dalam agama Islam, dua perkataan ini yang sinonim dengan perilaku dan tingkah laku yang baik, itu perkataan akhlak dan adab. Okey. Akhlak digunakan bagi menggambarkan tabiat yang lahir daripada dalaman seseorang, seperti malu, lemah lembut, menghormati orang lain dan sebagainya. Tabiat ini menebal dalam diri seseorang sehingga menjadi satu tabiat kebiasaan dalam diri mereka. Jadi itu adalah akhlak. Dia sekiranya dia tidak menjadi kebiasaan ataupun tidak sebati dalam diri seseorang, dia bukan akhlak lagi. Jadi apabila sesuatu amalan itu sebati dalam diri kita, maka dia disebut sebagai akhlak. Contohnya kita kata, sebab tu antara perbezaan etika dan juga akhlak, salah satu aspeknya adalah akhlak tu dia lahir secara alamiah, secara semula jadi bagi seseorang tu. Dia boleh di mana-mana pun, contohnya kita kata jumpa dengan sesiapa, jumpa dengan seseorang, kita nak hormat kepada seseorang bukan di tempat khusus sahaja, bukan di tempat kerja sahaja, bahkan di tempat-tempat yang lain juga, ataupun kita jumpa di tempat yang lain, kita akan perasaan hormat tu ada. Berbanding dengan etika mungkin etika tempat kerja, tetapi apabila berada di tempat lain, maka dia tidak menjadi suatu, kita kata, etika bagi mereka. Okey, tu. Okey, manakala adab pula ialah amalan atau perbuatan baik yang dilakukan dan diamalkan oleh seseorang Muslim bagi melakukan sesuatu perkara. Jadi adab tu adalah satu amalan, mesti praktikal, praktikal yang baik lah, yang baik yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya kita kata nak adab semasa makan. Jadi praktikal. Dalam Islam tu dia ada adab-adab tertentu yang kita dianjurkan. Dia bukanlah wajib, tetapi kita digalakkan untuk melakukan perkara tersebut, dan ia melambangkan peribadi seseorang tu. Itu adalah adab. Okey, dalam Islam
adab ini adalah sesuatu yang sangat penting lah, sangat penting. Bahkan kalau kita lihat kepada agama Islam ada 3 komponen, iaitu komponen akidah, syariat, dan yang ketiganya adalah akhlak. Dan ada sebuah hadis lah, ni saya bacalah satu hadis, an Abdullah bin Amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya antara kalian. Jadi nak menentukan orang yang paling baik, salah satu cirinya adalah melihat kepada akhlak dia. Akhlak yang baik itu, maka dia adalah orang yang baik. Itu mengikut berdasarkan kepada hadis. Dan seorang pemikir Islam namanya Syekh Mustafa Al-Ghilayini menggubah sebuah syair yang bermaksud, maju dan mundurnya suatu bangsa, tegak dan runtuhnya suatu negara, bergantung kepada akhlaknya. Apabila akhlak suatu bangsa baik, maka baiklah bangsa dan negara itu. Tetapi apabila akhlak suatu bangsa buruk, maka hancurlah bangsa dan negara itu. Ini nak menunjukkan betapa pentingnya akhlak kepada umat Islam, bahkan kepada suatu bangsa lah, sehingga kan sesuatu bangsa tu dia boleh runtuh, tamadun tu boleh runtuh sekiranya akhlak ataupun tingkah laku lah, terkata perbuatan rakyat itu sangat-sangat buruk. Manakala adab pula merupakan suatu tata cara atau garis panduan melakukan sesuatu. Ini sebenarnya perbezaan antara adab dan juga akhlak lah. Sekiranya adab itu sentiasa diamalkan, ia akan menjadi suatu kebiasaan. Adab yang digariskan oleh agama Islam perlulah diikuti dan diamalkan oleh setiap penganutnya supaya segala pelakuan atau amalan seharian kita betul mengikut lunas agama serta menjadi suatu ibadat yang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara perkara yang penting juga dalam Islam, akhlak-akhlak yang baik itu dijanjikan dengan ganjaran pahala. Jadi saya rasa ini suatu keistimewaan di dalam agama Islam lah. Jadi kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, di sana ada pahala ataupun ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita lazimkan dengan akhlak-akhlak yang baik dalam diri kita, dan kita sentiasa amalkan akhlak-akhlak yang baik dalam diri kita. Sekiranya kita mengamalkan akhlak yang baik, saya rasa sudah pasti kita menjadi orang yang dari segi etika sangat-sangat baik. Itu adalah tentang sedikit sebanyaklah tentang akhlak. Kemudian ada sikit lagi, kita masa pun ada dalam 2 minit saja lagi sebelum habis. Secara kesimpulannya, kesimpulan daripada tajuk ini, konsep etika dan peradaban telah didefinisikan dengan pelbagai aliran sejak zaman klasik sehinggalah ke zaman moden. Sejak daripada zaman dahulu sampailah kepada zaman sekarang, maknanya ada pemikir-pemikir yang telah memberikan pandangan-pandangan, yang telah memberikan, kita kata inilah pandangan-pandangan mereka tentang perkara ni ataupun tentang etika. Pertemuan dan pergaulan peradaban telah membina etika dan peradaban kita berteraskan nilai yang diperlukan untuk keharmonian manusia di muka bumi. Jadi pertemuan dan pergaulan peradaban ini sebagai contohnya yang tadi, perbincangan kita tadi, contohnya seperti penjajahan, bagaimana pertemuan dua tamadun yang telah membina ataupun telah memperkayakan ilmu, bahkan dalam aspek etika juga dia telah meluaskan skop perbincangan etika tersebut dalam lebih luas, secara lebih luas lagi.
Dan yang ketiganya, Islam telah mengemukakan konsep akhlak yang bersifat syumul, yang merangkumi hubungan dengan pencipta, sesama manusia dan juga sekalian alam semesta. Jadi akhlak di dalam Islam tu ada akhlak dengan pencipta, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada akhlak kita sesama manusia. Jadi banyaklah akhlak sesama manusia dengan ibu bapa, dengan guru dan sebagainya. Dan juga ada akhlak kita dengan alam semesta, alam sekitar, yang mana kita dituntut untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Jadi untuk topik yang kedua ni saya berhenti setakat itulah, dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada topik yang ketiga. Jadi mungkin akan ada sub topik dalam topik yang kedua ini yang awak boleh bentangkan dalam kelas masing-masing dan juga boleh dibincangkan bersama dengan pensyarah masing-masing. Jadi untuk akhirnya saya akhirilah mass lecture ataupun kuliah umum, kuliah masa saya dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.